Misi mereka untuk membebaskan Malaysia daripada pemberontakan komunis menggunakan apa jua cara sekalipun. Ianya merupakan sebuah pencaturan dengan pertaruhan yang sangat tinggi kerana pihak komunis tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sebuah pasukan elit yang memiliki kemampuan yang tinggi dengan taktik peperangan gerila ditubuhkan pada tahun 1969 untuk menentang insurgensi komunis, senyap, mematikan. Mereka bergerak seperti hantu di dalam hutan tropika yang nan tebal. Mereka ini dikenali dengan nama VAT 69. Operasi mereka sering disembunyikan di dalam kerahsiaan, menghabiskan kebanyakan masa hidup mereka meredah hutan tebal. Sumbangan mereka di dalam usaha perang jarang sekali didendang. 40 tahun yang lalu, sekumpulan anak muda telah mencorak masa hadapan pasukan khusus Angkatan Bersenjata negara kita. 17 Jun 1968, sekumpulan anggota polis hutan PPH melaksanakan rondaan rutin di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand susulan pemberontakan 12 tahun komunis yang telah mengakibatkan ribuan korban nyawa. Di dalam usaha mereka untuk menakluki seluruh Asia Tenggara, komunis telah merubah rantau ini sebagai medan perang yang paling berdarah di dalam sejarah. Paling ketara ialah di Indochina. Di Malaysia, keadaan masih terkawal, namun sangkaan itu ternyata meleset. Sekumpulan insurgensi komunis telah menyerang hendap kenderaan yang dinaiki oleh pasukan polis hutan yang sedang meronda di sempadan Malaysia-Thailand, mengorbankan 14 anggota. Serangan itu sangat pantas dan kejam, serta jenazah-jenazah pahlawan negara ini dicabul dengan sangat tidak manusiawi. Dan peristiwa ini diingati sebagai peristiwa keruh. Ia merupakan satu tanda bahawa semangat Parti Komunis Malaya telah kembali dengan sebuah kekuatan yang begitu luar biasa. Peristiwa keruh adalah permulaan serangan pelbagai peringkat yang baru oleh kumpulan pemberontak yang bangkit semula untuk menumbangkan kerajaan Malaysia yang masih sangat muda setelah 10 tahun kemerdekaan. Selepas peristiwa keruh, kerajaan perlu bertindak dengan pantas. Pengganas telah mengasah kemahiran dan kekuatan mereka serta menimbulkan suasana huru-hara berdarah sebelum menyusup kembali ke dalam hutan. Kerajaan telah pun memikirkan cara terbaik untuk melawan kaedah baru insurgensi ini dengan membentuk sebuah pasukan khas yang dibekalkan dengan segudang ilmu medan perang secara gerila dan mampu beroperasi di dalam kumpulan-kumpulan kecil untuk melawan musuh yang lebih besar. Pasukan baharu itu bakal digelar Very Able Troopers 69. Singkatannya VAT 69 bermaksud pasukan paling bersiaga 69. 69 merujuk kepada tahun pasukan itu ditubuhkan, iaitu pada tahun 1969. VAT 69 hanya memiliki satu tugas yang sangat penting, iaitu menghapuskan pemberontakan komunis di Malaysia buat selama-lamanya. Pasukan yang baru ditubuhkan itu menjadi penentu yang muktamad. Sekumpulan anak-anak muda yang sedang berkhidmat di dalam polis diraja Malaysia menawarkan diri sebagai perintis kumpulan ini. Hutan tropika yang tebal telah pun mencipta taktik pertempuran yang baharu. Ekoran pandangan di dalam hutan amatlah terhad. Maka kumpulan ini membangunkan taktik pertempuran di jarak dekat, bersenjata dan tempur tanpa senjata. Antara rekrut-rekrut terawal menawarkan diri ialah Sub Inspektor Abdul Rahman dan Sarjan Major Hamzah serta beberapa yang lain. Setelah mendaftar, latihan dimulai mengikut jadual, iaitu latihan pemanas badan agar anggota komando ini kelak dapat beradaptasi dengan baik terhadap latihan yang sangat ekstrim ke hadapannya. Lokasi latihan mereka merupakan sebuah lokasi yang sangat mencabar, iaitu di sekitar Gunung Berincang. Mereka yang lulus pemilihan awal ini akan pergi ke peringkat seterusnya dan kerajaan Malaysia telah pun melantik jurulatih yang terhebat sebagai acuan asas pasukan ini. Mereka membawa masuk The British Special Air Service SAS Commando sebagai jurulatih yang terbukti cekap di dalam pelbagai misi, termasuk misi yang paling sukar di dunia. Latihan asas komando ini dilakukan secara sulit
Asas komando sememangnya menyeksakan setiap rekrut yang terlibat. Kaedah ini bertujuan untuk membentuk semangat setiakawan, perjuangan, ketahanan mental dan fizikal yang tinggi kepada setiap rekrut yang terlibat. Elemen-elemen ini sangatlah diperlukan sebagai bekal mereka untuk berhadapan dengan musuh yang kian membangun kemahirannya. Jurulatih dari Komando Special Air Service telah menggembling sebuah pasukan yang langsung tidak takut akan kematian dan diberikan segudang bekal ilmu medan perang serta taktik dan teknik pertempuran yang baharu kepada semua rekrut Komando 69. Setelah 3 bulan diasak dengan latihan yang begitu ekstrim, kesemua rekrut ini telah menghadapi transformasi daripada seorang anggota polis biasa kepada seorang anggota komando yang sangat terlatih. Maka mereka pun bersedia untuk misi perdananya, iaitu Op Sukat. Mereka kini telah bersedia sepenuhnya untuk berhadapan dengan komunis di dalam hutan rimba yang tebal. Di pihak komunis, kabar ini merupakan sebuah mimpi buruk. Operasi Sukat yang dijalankan oleh anggota Komando VAT 69 telah berjaya menangkap dan membunuh sepasukan komunis yang rancak menjalankan aktiviti mereka di sekitar kawasan operasi. Setelah operasi itu, Komando VAT 69 telah diamanahkan untuk melaksanakan lebih banyak misi-misi yang mana misi ini bakal menentukan kebangkitan pasukan keselamatan tanah air. Kerana setiap pergerakan Komando VAT 69 akan disambungkan kepada semua rangkaian pasukan keselamatan termasuk Angkatan Tentera Malaysia. Rangkaian ini ternyata menjadi nadi di dalam kejayaan semua operasi. Keadaan hutan yang gelap, lembap dan kanopi yang berlapis-lapis menyukarkan pergerakan anggota. Keadaan ini juga menjadi penghalang utama di dalam usaha untuk menjejak sang petualang durjana, yang mana pihak komunis diketahui memang sangat mahir untuk menghilangkan kesan jejak semasa bergerak di dalam hutan. VAT 69 memerlukan seorang anggota yang mahir di dalam keadaan ini. Seseorang yang berkebolehan luar biasa telah menghulurkan tangan menyertai VAT 69, iaitu Sarjan Major Apot Saad, merupakan anggota berketurunan orang asli seperti memiliki deria yang keenam. Tugasnya ialah sebagai anggota tracker atau pengesan jejak. Ramai anggota tracker orang asli yang terlibat sebagai anggota penjejak, tetapi Apot merupakan anggota yang paling menyelah. Kehebatannya menjejak tidak boleh dipandang enteng, sehinggakan beliau dijuluki The Big Nose oleh Komando SAS dan si hidung besar oleh sahabat-sahabatnya yang lain. Apa tidaknya, setiap kesan yang ditinggalkan oleh komunis pasti dapat dijejak oleh Apot, walaupun selepas waktu hujan. Hanya dengan melihat kesan-kesan tertentu, Apot dapat mengira apakah jantina musuh serta bilangan mereka. Di dalam satu peristiwa, Apot dapat mengesan satu jejak yang telah dihilangkan oleh komunis. Namun tidak semudah itu Apot mengalah, sehingga beliau berjaya membawa kumpulan mereka untuk bertempur dengan buruan mereka itu. Walau hanya mereka berenam di dalam kumpulan itu, namun ilmu medan perang yang mereka miliki melebihi bilangan mereka. Sehingga pihak komunis mengeluarkan kata kod menggelarkan mereka dengan panggilan Lok Kau yang bermaksud angka 69 di dalam bahasa Hokkien. Walau kalah bilangan yang sedikit, namun komunis akan memilih untuk rela berundur daripada bertempur dengan anggota VAT 69. VAT 69 semakin membangun dan kini mereka telah pun mencapai usia yang sangat matang. Komando VAT 69 masih lagi menjadi sebuah pasukan yang sangat mematikan, dan kemahiran anggota-anggota yang sentiasa digilap di samping memiliki segudang persenjataan yang super canggih dipadankan dengan beberapa aset serta teknologi dan terus membantras segala bentuk keganasan dan kekerasan yang berlaku di Malaysia.